Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang semuanya yang saya hormati puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ni lupa. Saya tak ada buat apa-apa pun duduk depan rumah lagi depan rumah. Saya dah tengok pagi tadi ni mesej daripada akak tu dah confirm, sebenarnya saya dah confirm. Tapi tengok pagi tadi tak ada remind. Jadi saya rasa tak ada hari ni. Silap saya lah ya. Saya tu banyak terlupa. Tak apalah, walaupun bagaimanapun kita mengambil keberkatan bulan Syawal ini dengan masa kesempatan walaupun sedikit masa yang ada, kita teruskan pengajian kita untuk membaca kitab Muhammadur Rasulullah di bawah tajuk khususnya kehadiran ya kekasih. Moga-moga dengan keberkatan kita membaca kitab ini dan keberkatan bulan Syawal ini, ia menambahkan lagi pemahaman saya, pemahaman puan-puan, dan mendekatkan hati saya, hati puan-puan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Untuk hari ini muka surat berapa ya? 81. Baik, kita belajar pada bab yang keempat, yang bab Ar-Rabi'. Bab yang keempat, berinteraksi dengan Rasulullah dalam mimpi dan jaga. Ini satu perbahasan yang sampai sekarang tak selesai-selesai ya. Dalam mimpi dah selesai, dalam jaga dan ataupun dalam bahasa Arabnya dalam yaqazah, dalam sedar, dalam keadaan sedar begini ya, jumpa Rasulullah atau berinteraksi dengan Rasulullah atau nampak Rasulullah. Dalam mimpi biasalah kan, dalam mimpi ada ulama-ulama. Nanti saya kongsikan, kalau dalam saya bagi kat akak ni, dia kongsi dalam grup puan-puan. Ada ulama sampai 1000 kali mimpi jumpa Rasulullah. Ya? Ada ulama-ulama. Tapi ulama akhir zaman kadang-kadang ada 2, ada 3. Itu dah cukup hebat lah. Ulama-ulama dulu ribuan jumpa Rasulullah. Apa yang kita baca di sini? Pendahuluan kecintaan yang kuat. Kecintaan di sini maksudnya ialah rasa. Ya, rasa kecintaan yang kuat justru mengundang kepada rasa yang kuat untuk menyaksikan orang yang dicintai dan bersama dengannya. Ya, kecintaan yang kuat justru akan mengundang kepada rasa yang kuat juga untuk menyaksikan ataupun untuk melihat orang yang dicintai dan bersama dengannya. Ini biasalah sifat yang umum. Bila mana timbul rasa cinta, dan cinta itu cinta yang kuat, berserta dengan rasa cinta yang kuat itu rasa kuat juga untuk lihat orang yang dicintai. Betul ya? Kalau itu yang zaman dulu orang kata apa? Kalau tak dapat tengok tuan, tengok rumah pun tak boleh. Dulu ya? Betul kan? Orang lelaki tahu perempuan. Orang lelaki. Alhamdulillah. Betul kot ya, orang perempuan tak ada masalah ya. Alhamdulillah. Yalah, kadang-kadang kita pun tak tahu bagaimana keadaan orang perempuan. Orang perempuan pun rindu juga. Bahkan kerinduan orang perempuan jauh lebih apa? Lebih mendalam nak banding dengan orang lelaki. Tapi orang lelaki ni tak tahu dah kenapa dia pelik. Tengok tangga pun okey dah. Wah, dalam zaman dulu lah perempuan. Zaman sekarang okey dah sikit. Ya, sebab zaman sekarang kan ada ni. Dia hantar tu gambar tu, duduk memasak, duduk apa. Dulu mana ada. Apalah, dah lewat, kita sembang balik. Baik, sudah tentu dah, andai berjauhan, timbul rasa pengharapan untuk melihat kekasih dan mendekatinya. Ya, sudah tentulah dengan rasa yang kuat tadi akan timbul. Ya. Ini suatu fitrah bagi para pencinta, tanpa perlu ditetapkan dengan sebarang dalil dan bukti saintifik. Kalau orang tanya apa bukti
sebab cinta tu nak berjumpa. Tak perlu bukti. Semua orang bercinta nak berjumpa dengan orang yang dicintai. Bahkan bukan nak bertemu, nak melihat, bahkan kalau boleh hidup bersama yang dicintai itu selama-lamanya. Betul ya? Kena ada dalil. Tak perlu. Itu. Sikap mengingkarinya adalah suatu sikap mengingkari fitrah, atau ianya berasaskan ketiadaan rasa cinta dalam diri seseorang. Kalau orang tu engkar ataupun saya tak percayalah kalau kita cinta perlu sampai ke tahap nak bertemu, saya tak percaya, dia kata. Itu bukan cinta lah tu. Kata cinta tapi tak nak tengok. Kata cinta tapi tak nak berjumpa. Kata cinta tapi tak nak hidup bersama. Kata cinta tapi hidup bersama tapi nak sekejap saja, bukan selama-lama. Itu bukan cinta lah. Boleh ya? Tapi yang ni tak perlu hurai panjang lah ya. Masing-masing kita merasai. Sama ada cinta itu pada suami, cinta itu pada isteri, cinta itu pada mak ayah, cinta itu pada anak-anak. Begitulah keadaannya. Betul ya? Alhamdulillah. Baik, kita nukilkan semula ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kawasan perkuburan. Ya, bagaimana Rasulullah mengungkapkan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ya, wadittu, amat ingin di hatiku, anna, seandainya, qad ra'ayna, dapat kita melihat, ikhwanana, saudara-saudara kita. Ya, saudara kita yang telah meninggal, sahabat-sahabat yang telah meninggal, apatah lagi ibu dan ayah yang telah meninggal. Ya, betapa rindunya kita untuk kita bertemu ya dengan mereka. Bahkan kalau boleh kita melihat mereka sebagaimana kita lihat masa mereka hidup dulu. Ya, atau kadang-kadang doa juga pada Allah, ya Allah, ya nak bertemu dengan mak ayah, nak melihat mak ayah dah tak ada dah. Kalau boleh biarlah berjumpa dalam mimpi pun okey lah. Betul ya? Tak pernah minta. Ya, kalau boleh ya Allah, kau tunjukkanlah bagaimana keadaan ibuku ya Allah dalam kubur ya Allah. Perlihatkanlah kepada ku ayah aku ya Allah dalam kubur ya Allah. Kalau kita lihat hal keadaan yang tidak baik, kita berdoa. Kita hadiahkan segala pahala yang ada. Itulah benda tu rupa-rupanya bukan sekadar kita. Rasulullah pun mengajar begitu. Bahkan kata-kata Rasulullah pun begitu. Baik, Rasulullah SAW mengucapkannya setelah mendoakan kesejahteraan para penghuni kubur, dan setelah mengucapkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga akan bertemu dengan mereka tidak lama lagi, iaitu berpindah ke alam barzakh. Walau bagaimanapun kita akan berjumpa, cuma oleh kerana mereka telah berada di alam barzakh, maka kita perlu ke sana jugalah kalau nak jumpa. Tapi kerinduan untuk bertemu itu ya, terasa dalam diri kita. Baginda terus mengucapkan penghargaan itu salah 42 ya, untuk melihat saudara-saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri pun merindui ya. Setelah baginda wafat, baginda juga merindui untuk melihat sahabat-sahabat yang masih hidup, umat-umat Nabi yang beriman yang masih hidup. Maka dengan ungkapan ini, adakah anda menyangka bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terputus perhubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sejak itu lagi baginda sallallahu alaihi wasallam teringin melihat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni rindu pada kita semua semasa Rasulullah hidup. Begitu juga setelah Rasulullah dia wafat pun dia rindu untuk bertemu dengan umat baginda Rasulullah SAW. Begitu juga di sisi para pencinta dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Min asyaddi, antara orang yang paling asyaddi ummati li hubban. Tapi bahasa Arab tu dia susunannya lain sikit ya. Tapi walau bagaimanapun kita baca, antara orang yang paling mencintaiku dari kalangan umatku, yakununa ba'di, yang akan lahir setelah aku. Ya, setelah aku adalah salah seorang daripada mereka, sangat mengharapkan untuk melihatku, ya, walaupun dengan keluarganya dan hartanya sebagai
harganya. Okey ya? Nabi mengatakan antara orang yang paling mencintai dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, salah seorang daripada kita ataupun daripada umat Nabi Muhammad ini benar-benar mengharapkan untuk melihat baginda Rasulullah kerana rindu, sehingga sanggup kalau hilang keluarga, hilang harta pun tak mengapa sebagai tebusan, yang pastinya ataupun sebagai bayaran harga yang pastinya ialah dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan ya, kalau dia kata puan nak lihat tak Rasulullah? Nak. Bayarannya ialah Allah ambil semua yang ada pada puan-puan, suami, isteri, anak-anak, Allah matikan semua. Nak. Tapi ada orang atas muka dunia kerana terlalu cinta sangat kepada Rasulullah dan rindu sangat pada Rasulullah, untuk melihat Rasulullah walaupun 1 saat, 2 saat, 3 saat, dia sanggup bayar keluarga dia, dihilang keluarga pun tak berapa. Harga tu harga. Berapa harga semua keluarga? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita tanya keluarga ni siapa? Ibu dan ayah, anak dan isteri dan suami, berapa harga? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada nilai. Bukan tak ada nilai. Tak tahu nak cakap berapa nilai. Mana ada orang boleh buat? Ayah, ya. Ibu ni ibu lah. Kau boleh beli ibu? Tak boleh. Kalau beli ibu bukan ibu sungguh pun. Hatta ibu tiri tu pun disebut ibu pun, tapi bukan ibu juga pun. Ibu mertua itu pun kan? Bukan ibu, kan apa? Kerana ibu ni tak boleh nak disandarkan kepada ibu mertua. Ibu mertua pun ibu juga. Ke rasa lain tak? Ibu tiri itu pun ibu juga. Tak sama kan? Memanglah. Jadi berapa harga dia? Tak ternilai. Jadi kalau tanya soalan kedua, kalau bayarannya ialah ibu dan bapa puan-puan, puan-puan nak tak kerana nak lihat Rasulullah? Tapi kalau orang cinta dia sanggup. Bukan sanggup korbankan ibu dia, tidak, tapi nilai. Allah ambil kedua-duanya jadi dapat bertemu Rasulullah 1 saat. Kalau kita termenung lah dulu kan. Allah ambil suami puan-puan. Suami nak bagi lah. Suami bolehlah bagi sebab suami boleh cari lain. Tak ada lah ya. Itu kiasan bahasa harga dan nilai sesaat melihat Rasulullah dalam mimpi atau dalam jaga. Nilai. Ya. Rasulullah tidak ajar begitu sehingga sanggup korbankan ibu dan bapa kerana nak lihat dia, tidak. Itu bukan ajaran Rasulullah. Tapi nilai itu berharga. Kalau betul-betul rindu dan cinta, memang kita akan sanggup segala-galanya. Itu maksud dia. Baik. Dalam riwayat Al-Hakim, ya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna unasan min ummati ya'tuna ba'di." Sesungguhnya ada golongan manusia dari kalangan umatku yang akan lahir setelahku. Ya, Nabi wafat baru dia lahir. Sama kita ni lah kan. Nabi dah meninggal dunia dah ribuan tahun, kita baru lahir. Itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada golongan manusia dari kalangan umatku yang akan lahir setelahku, yang mana salah seorang daripada mereka sangat inginkan jika dapat membeli penyaksianku, iaitu dengan makna lainnya ialah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarganya dan harta bendanya semua sekali. Dia sanggup, dia hilang ataupun dia sanggup membayar dengan harga seumpama itu hanya kerana nak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk soalan nombor 3 dia, setinggi itu harapan seseorang pencinta dalam kalangan umat baginda. Ini Nabi cerita sendiri ni, bahawa ada di kalangan kita hari ini yang hidup di zaman ini kerana dia lahir setelah kewafatan Rasulullah, ada orang duduk tahap ini keadaan kerinduan dan kecintaan dia. Ya. Lepas kadang-kadang kita Allah Nabi suruh kita sedekah, bukan Nabi tetap nilai pun. Yang ada RM1 je lah, yang ada RM10 je lah, yang ada RM10 sen lah. Ya, kerana Allah tidak melihat
kepada banyak, Allah melihat kepada ikhlas. Banyak pun kalau tak ikhlas, Allah tak peduli apa pun. Jadi ada setengah orang perempuan dia masih berkira kerana itu adalah permintaan Rasulullah, itu adalah ajaran Rasulullah, tapi ajaran Rasulullah itu punya begitu mudah pun dia berkira. Apatah lagi kalau diminta bayaran untuk lagi lah, dia bayaran itu pula seluruh harta benda dia. Jadi kita harap-harap begitulah puan-puan sekalian. Semoga Allah meletakkan satu rasa yang kuat dalam diri kita dan kita sanggup segala-galanya demi Rasulullah. Tetapi bayaran yang akan kita dapat lebih besar daripada apa yang kita beri. Dan kita harap jugalah, bukan apa sangat, kita harap juga kita termasuk salah satu daripada apa yang Nabi cerita dalam hadis baginda Rasulullah ini. Ya, harap-harap begitulah. Jadi hanya kerana kita tidak merasainya, adakah ianya menjadi asas untuk kita mengingkari perhubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat? Apatah lagi mentohmahkan para pencipta dengan tohmahan yang buruk, seolah-olah mereka sangat mudah berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kisah-kisah yang mereka riwayatkan. Ada orang sampai sekarang menuduh, ya, bila mana kita cerita, dia ni orang yang hebat ni, orang yang bermimpi jumpa Rasulullah. Dia buktikan, ada apa buktikan. Kita cerita-cerita pasal Datuk Harun ni. Kenapa orang pelekeh? Tak remaja-remaja yang ini dia orang menulis dalam Facebook. Cuba kita baca, kadang-kadang tak sanggup kita nak baca. Ya. Dia kata bukan hebat sangat pun mimpi jumpa Rasulullah. Kalau mimpi jumpa Rasulullah pun bukan tak buat dosa pun. Kita bukan persoalan itu, manusia ni mimpi jumpa Rasulullah ke tak mimpi jumpa Rasulullah, hidup zaman Rasulullah pun manusia ni berdosa. Tapi dia nak pelekehkan pertemuan itu. Tohmah. Macam-macam lah bahawa sekali ni, cuba lihatlah, cuba baca kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tak payah baca juga pun. Buat sakit hati kita kerana apa? Kerana benda-benda begini ni bagi setengah orang tak ada nilai. Tak ada nilai. Ada benda-benda boleh kita bergurau, ada benda-benda kalau terlibat dengan Rasulullah, ya, jangan kita terlepas cakap lah bahawa sekali tersalah tulis dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak mengingkari harapan ini dan tidak mengatakan bahawa ia tidak akan berlaku. Bahkan baginda SAW juga tidak membataskan penyaksian ini di dalam mimpi sahaja di akhirat nanti atau sebagainya. Bahkan melihat Rasulullah ini, kalau kita kaji semua hadis-hadis tentang Rasulullah, tentang melihat Rasulullah, ya, ada hadis yang mengatakan mimpi itu pun benar, melihat secara sedar itu pun benar. Cuma puan-puan jangan kena detailkan lah, ya. InsyaAllah akan datang nanti kita detailkan perbahasan itu dengan dalil-dalil. Cuma yang secara sedar ni, ya, tidak tidur, tidak mengantuk, sedar dalam keadaan begini pun melihat Rasulullah. Siapa dia? Biasanya para awliya. Apa yang berlaku? Yang berlaku tu ialah karamah. Kalau macam saya dengan perempuan, tapi perempuan saya tak tahu dah kan, perempuan ada wali. Betul, kita tak tahu perempuan sekalian. Lepas tu kita ni diminta hidup dalam keadaan rasa hina diri kita, rasa tawaduk. Sebab kita tak tahu depan kita ni siapa. Kita nampak dia bodoh aja kan. Kita nampak dia ni nampak rendah diri, selalu mengalah, nampak tak cerdik. Kena wali Allah. Padahal dia cerdik. Puan-puan jangan main wali. Mana ada Allah pilih wali tu bodoh? Kan? Ada ke Allah pilih wali bodoh? Kita pilih menantu pun tak nak menantu yang bodoh. Saya tak apa ustaz, menantu bodoh pun tak apa. Jangan. Tak ada mana ada. Kalau pilih menantu ni, pilih wali. Wali ni siapa pilih? Allah. Allah ni pilih dalam hal keadaan berilmu. Allah pilih dalam hal keadaan bijak. Allah tahu siapa yang dia nak pilih dengan kelayakan. Yang itu yang kadang-kadang kita kena risau diri kita. Bila kita bercakap dengan seseorang, kita memperbodohkan seseorang, tiba-tiba dia itu awliya, habislah kita. Kerana apa? Kerana Allah dah mengatakan man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ya, siapa-siapa yang menyakiti para wali aku isytihar perang dengan dia. Waktu ni orang-orang ni, kata kita paling mudah sampai hidup dalam tawaduk adalah, ya, ada satu bahasa tu, tawaduk ni bukan rendah diri, kata dia rendah hati.
Tahu? Kerana tawaduk tu di mana? Tawaduk tu di hati. Tak perlu macam ni contoh je ya. Kadang-kadang over juga mengajar macam ni. Ya. Tak perlu. Ada orang kan nak tunjuk tawaduk, tak betul macam tu. Itu bukan tawaduk, itu apa tu? Itu bokong. Tak tahu apa lah. Tawaduk tu di sini. Tetapi kena ingat, sesuatu yang di sini dia tak kekal di sini. Dia akan keluar melalui perkataan itu menggambarkan dia tu tawaduk. Tingkah laku dia pun tawaduk. Gitu ya dah, insya-Allah. Bimbang-bimbang macam tadi dah nak cerita ni ialah yang melihat Rasulullah secara sedar, wali. Wali itu pula apa yang berlaku? Karamah. Apa makna karamah? Sesuatu yang melanggar adat. Habis nak cakap apa? Nak engkar. Kalau wali terbang pun kita tak engkar, wali berjalan atas air pun kita tak engkar, wali pergi Mekah 2 rakaat pun kita tak engkar. Siapa dia yang tak dapat pergi ibadah haji tu sehingga ke Kaabah pergi berjumpa dengan dia? Ingat? Dia selalu tak tahu pergi haji. Hari tu dia ada masalah sakit kata silapnya. Kaabah datang ziarah dia. Karamah bahawaskan kalau macam tu ya, yang pergi haji, yang kedai dia mati, dia doa kepada Allah, kedai dia hidup balik. Karamah. Benda-benda ni tak ada masalah. Karamah. Tapi kalau tengok Rasulullah secara sedar, ialah tak ada masalah bagi seorang wali kerana karamah. Kadang-kadang kalau kita cerita, kalau kita baca kitab-kitab yang menceritakan tentang aulia-aulia yang melihat ataupun ulama-ulama yang melihat Rasulullah secara sedar dalam majlis-majlis ini, semua wali. Ya. Bukan wali nikah dah. Saya wali juga ni Ustaz, tapi tak pernah tengok ni. Wali nikah. Allah Rabbi. Banyak benda-benda pelik atas muka dunia ni puan-puan, yang saya dengan puan-puan tidak merasai benda. Yang benda pelik yang berlaku kepada kekasih-kekasih Allah. Yang orang ambil daun apa? Ambil daun getah je. Nak naik bas, tunggu bas kat tepi pokok getah. Bas sampai, dia ambil satu, bayar. Memang jadi duit benda tu. Dan tidak tipu kawan tu pun sebab dah jadi duit. Benda tu biasa. Kan ada orang dapat Kedah tu, dia naik motor, dia masuk air ni je. Kan? Di Kedah kan? Kita kan sampai tahap tu, minyak nak naik pun dulu ya. Kita kena air mineral je. Ada perempuan sampai sekarang pun ada, kita tak tahu je. Ya, sebab tu dia diam, dia minyak naik dah. Ya ke? Sebab dia tahu air je. Air je perempuan, ada setengah tu. Air tu tak ada, minyak pun tak ada. Cuma dia pesan jangan buka. Kan ada cerita orang pinjam motosikal dia, dah jauh sangat ni, takut jugalah tak ada minyak. Dia kata jangan buka. Buka tak ada minyak. Ada minyak. Mati habis. Pokoknya dah lama dah naik tak ada minyak. Biasalah apa-apa benda-benda gitu. Cuma bagi saya dengan apa-apa memang tak biasa lah, sebab kita bukan wali. Tapi harap-harap Allah pilih dah kita wali kecil pun tak apa lah. Ya, wali yang bawah tu maknanya wali kecil. Kalau ya, boleh puan-puan sebagaimana kita minta, ya Allah kau jadikan aku orang soleh, ya Allah kau jadikan aku orang bertakwa, ya Allah kau jadikan juga aku kekasihmu, ya Allah, wali-walimu, ya Allah. Kan Allah kata kamu minta dengan aku. Kan Allah berkata alhamdulillah bulan Ramadan baru ni ada minta jadi wali. Tapi minta apa baru ni? Puan-puan, kalau kita minta syurga, kita dapat syurga, Allah bagi. Tapi kalau kita minta jadi wali, jadi kekasih Allah, jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, jadi orang dekat dengan Allah, Allah bagi dunia dan akhirat.
Sebab tu kita kata sekarang ni saya dengan puan-puan lambat belajar bermuamalah dengan Allah. Kaedah muamalah itu. Ya? Sebab tu para awliya ni dia belajar bermuamalah dengan Allah. Tapi dia oleh kerana dia dah belajar, dia jaga adab. Dia tak minta sebarangan. Tapi bila mana dia tak minta sebarangan, Allah bagi dia sekarang. Kadang-kadang dia niat pun jadi, dia keluar sepatah perkataan pun jadi. Allah, moga-moga Allah mengajar saya dengan puan-puan bagaimana bermuamalah dengan Allah. Tapi walau bagaimanapun Nabi dah pesan, iza sa'alta fas'alillah. Ingat tak hadis Nabi yang Nabi menunggang unta dengan sepupu dia tu? Tak ingat? Kan hadis tu dalam Matan Arba'in, hadis 40 yang puan-puan dah khatam banyak kali dah kan? Satu kali kan Nabi menunggang unta dengan Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas. Maka dia kata, ya Rasulullah, masa tu umur saya berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun umur. Dalam hadis 40 tu ya, tolong tengok lagi sekali. Nabi kata, ya Rasulullah, wahai anak, ala u'allimuka kalimat. Mahu tak aku ajar kamu beberapa kalimat? Ya? Hadis tu. Dia tengah menunggang unta. Maka Nabi kata, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Banyak panjang hadis itu panjang. Kalau kamu nak minta apa-apa, kamu minta dengan Allah. Kamu nak minta apa? Iza sa'alta. Kalau kamu nak minta fas'alillah, kamu minta dengan Allah. Wa iza sta'anta, kalau kamu nak minta bantuan, minta pertolongan, juga minta dengan Allah. Dia pertama nak minta apa? Minta duit, minta kaya, minta sihat, minta rezeki. Minta apa? Minta jadi soleh, minta jadi orang beriman, minta jadi orang bertakwa, minta apa? Minta. Tapi kadang-kadang kita berada dalam kesusahan, maka nak minta tolong siapa? Juga minta tolong Allah. Fasta'in billah. Itu dua bahasa. Kalau kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Tapi kalau kamu nak minta pertolongan pun juga minta dengan Allah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kan hadis itu kan? Masa itu Nabi ajar umur 9 tahun. Sayyidina Ibn Abbas dalam riwayat tengah mengatakan. Jadi anak-anak kita ni umur 9 tahun tu kita dah boleh ajar dia minta dengan Allah. Nak apa? Nak pandai, nak bijak, nak nombor 1. Nak dapat A. Okey ya? Itu je lah. Maka mintalah jadi wali Allah. Tapi jangan sampai pula mengaku wali. Saya ni dah 40 tahun minta jadi wali, rasa-rasa dah wali dah ni. Jangan ya. Kerana seseorang wali tak akan mengaku dia wali. Maka sesiapa yang mengaku wali itu bukan wali. Wali tak akan mengaku dia wali. Dia puan nak mengaku ke jadi kekasih Allah? Wali ni kekasih Allah. Kita sanggup tak? Tak malu ke kita nak mengaku dalam keadaan kita macam ni nak mengaku kekasih Allah? Solat duha aku malas. Kalau solat pun 2 rakaat. Tiba-tiba nak bangun malam pun jarang-jarang sekali. Ramadan baru ni alhamdulillah. Lepas syawal ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba nak mengaku wali. Malu. Sebab tu wali takkan mengaku dia wali. Kalau kita kata dia wali pun dia kata dia bukan. Tiba-tiba perempuan saya ni bukan. Tahu nak cakap pun salah, tak cakap pun salah. Tapi saya ni sebenarnya wali. Baru jangan percaya. Jadi bukan wali. Sama juga orang alim tak akan mengaku dia alim. Yang alim mengaku alim itu bukan alim. Tapi sekarang ni ramai mengaku, saya dah pakar bidang ni. Bidang ni saya. Kalau tak pakai pandangan saya dalam bidang ni, nak pakai pandangan siapa? Itu bukan orang. Orang alim tidak akan pernah mengaku dia alim. Nak mengaku alim apa? Ilmu sedikit. Siapa cakap ilmu kita sedikit? Allah bagi tahu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu kepada kamu kecuali sedikit. Bila mana kamu mengetahui bahawa ilmu kamu sedikit, tiba-tiba kamu nak mengaku kamu alim. Alim apa? Kamu ni kalau dah sedikit.
Tiba-tiba dia tulis dalam Facebook, saya lah. Saya. Itulah. Kemudian orang panggil apa? Ambil gambar CG pula, bayar dalam Facebook. Nak cakap kita tu alim, kita tak ada CG. CG kertas gitu. Imam Syafi'i dulu tak pernah ada CG. Ini tajuk apa kan? Kita sini dulu lah ya. Itulah cerita wali tadi lah ya. Jadi puan-puan jangan keliru dan jangan mudah ingkar kalau ada yang mengatakan bahawa dalam kitab-kitab mereka melihat Rasulullah. Tapi dunia sekarang kena hati-hati puan-puan. Sebab tu kalau puan-puan berlaku apa-apa pada puan-puan jangan cerita kat orang. Dia ada dua orang. Ada orang yang percaya pada kita, alhamdulillah. Tapi ada orang yang dengki dengan kita, maka dia akan tuduh kita ni macam-macam. Baik kita diam dengan diri kita, kita bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah kau bagi aku bermimpi dengan Nabi-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku syukur ya Allah kerana kau bagi aku mimpi jumpa dengan kekasih-Mu ya Allah. Walaupun aku tidak layak, aku hina ya Allah. Tak payah cerita dah. Alhamdulillah malam semalam tulis dalam Facebook, viral kat semua. Alhamdulillah malam semalam mimpi jumpa Rasulullah. Macam Datuk Dr. Harun itu pengajian tertutup, pengajian khusus dan tertutup. Itu pun anak murid yang dia telah masuk ujian, luluh ujian jadi anak murid. Anak murid itulah yang tanya, maka dia pun cerita lah. Saya ada dalam majlis yang tak, walaupun ada banyak-banyak majlis. Jadi masa dia cerita mimpi dengan Rasulullah, bawa selipar Rasulullah, itu saya ada dalam majlis itu masa tahun 2006 ke 2005 di Bangi tu lah, di Darussyifah. Tapi ya anak murid tu, ya biasa lah, dia berbangga dengan guru, biasa lah kan. Cerita lah pasal guru dia. Ya? Yang ada yang itu pula dia ambil kan. Dia. Kalau dia ambil macam ni, mana bagi? Tuan guru tak bagi. Tapi ya lah, walau bagaimanapun dia cerita secara jujur dah orang tanya. Kan? Contoh, puan pernah tak mimpi jumpa Rasulullah? Kita pernah, tiba-tiba kita saya tak pernah. Jadi dah menipu. Kan? Pernah tak jumpa? Tak pernah. Padahal pernah, maka menipu. Menipu tu menipu kita Rasulullah. Jadi pernah tak? Pernah. Bila mana dah kata pernah? Bagaimana? Soalan kedua lah ada dah. Macam mana tuan guru jumpa? Masa tu, itulah ada cerita. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dia diberi penghormatan untuk bawa selipar Rasulullah. Dan kami ditanya lagi soalan, berapa dekat jumpa? Kadang-kadang dia kata, terlalu sangat dekat jumpa Rasulullah, sehingga kamu boleh tengok seluruhnya wajah Rasulullah. Cuma satu je, tak ada tanda hitam kat sini, walaupun Rasulullah banyak sujud. Okay. Dia tu banyak kali saya ada seorang ulama tu dia cerita juga, jumpa Rasulullah tapi tak ada tanda hitam. Jadi orang yang merasakan bahawa dia banyak sujud kemudian ada tanda hitam kat sini ni, kalau di Mesir ada tempat ketuk, biarlah cerita. Arab kan. Tanda sujud bukan tanda hitam. Tanda sujud ialah nur, cahaya. Kalau tak sujud dia pergi ketuk. Ada satu di Mesir, ada satu lorong tu. Allah nama apa lorong tu? Nak berapa bonjol? 2 bonjol ke 1 bonjol? Betul apa? Di Mesir ni cerita ni. Itu yang orang Mesir yang nakal-nakal lah. Allah tu dah sedikit seringan lah ya. Ada 5 minit lagi. Allah. Bahkan Syekh Hisham Al-Alusi menjelaskan bahawa penyaksian ini pastilah berlaku di dunia disebabkan, pertama, dalam sabda Rasulullah tentang Rasulullah SAW tentang para pencipta dapat membeli penyaksianku, iaitu melihat Rasulullah dengan ahli keluarganya dan hartanya. Sudah tentulah penyaksian ini di dunia, kerana ahli keluarga dan anaknya hanya dimiliki di
di dunia. Itu bahasa yang Nabi guna. Kalau macam tu boleh tak tengok Rasulullah? Boleh tak lihat Rasulullah? Boleh. Bila boleh? Semasa di dunia ni lah. Sebab tu Rasulullah buat ibarat tentang ahli keluarga yang sedia ada di dunia. Yang kedua, di akhirat nanti sudah tidak perlu lagi membelinya, kerana seluruh umat Islam yang beriman dan taat dapat melihat Rasulullah SAW. Jadi dua keadaan kita boleh melihat Rasulullah, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia ni dalam keadaan bagaimana? Pertama dalam keadaan mimpi, yang kedua dalam keadaan sedar. Semua tu puan jangan risau, atas kehendak Allah, atas izin Allah. Maka kalau kehendak Allah, kalau izin Allah tak mustahil. Itu je lah. Bagi siapa? Bagi mana-mana hamba Allah yang Allah pilih untuk diberi dapat melihat Rasulullah. Maka dalam bab ini akan dibahaskan tentang interaksi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat baginda sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan bahas secara detail dari segi bagaimana berhubung setelah baginda wafat. Sama ada secara mimpi maupun secara sedar. Ia sekadar nukilan dan simpulan daripada tulisan dan karya para ulama muktabar terdahulu yang diyakini ilmu dan kefahaman agama mereka. Yang kita akan bahas ni bukan pandai-pandai kita tulis benda yang baru, tetapi perbahasan ini sesuatu yang telah ditulis dan dibahaskan dan disimpulkan oleh ulama-ulama yang terdahulu yang diyakini keilmuan mereka, kewarakan mereka, keahlian mereka dalam persoalan ini. Itulah puan-puan ya. Dia pengamalan agama ni, dia kena kembali kepada belakang. Baru amalan agama kita, pemahaman agama kita tu betul. Ya. Macam mana ayat ni nak faham? Imam Syafi'i kata macam mana? Macam mana hadis ni nak faham? Imam Ibn Hajar kata macam mana? Dia kena kembali. Itu agama. Kerana agama tu sumbernya di belakang. Daripada mana? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Rasulullah yang telah wafat. Berapa ratus tahun? Ke belakang 1400 tahun. Waktu walaupun agama ini dia menjelaskan sesuatu yang ke depan. Lain juga. Apa ke depan? Akhirat. Akhirat tu ke depan. Hisab amalan tu ke depan. Syurga neraka tu ke depan. Tapi tidak akan kita faham sesuatu yang ke depan itu tanpa kita merujuk ke belakang ini. Maka kalau nak faham benda-benda begini ni, tak mampu untuk kita fikir benda yang ke depan, kecuali sesuatu yang telah ditulis oleh para ulama yang terdahulu, yang mana mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa seumpama ini. Itu yang disimpulkan dan dibahaskan dengan dalil-dalil Quran, dalil hadis dan beberapa pengalaman para ahli ulama yang berlaku kepada mereka. Itulah insya-Allah kita akan bahaskan pada masa akan datang nantilah. Perbahasan ini puan-puan sekalian, saya yakin puan-puan dah faham dah yang kita bahas tadi pun dah cukup dah. Mimpi ada hadis secara sahih, jumpa Nabi dalam mimpi, semua orang tak nafi. Yang orang nafinya sedar tadilah, kan? Tapi kita dah faham dah, yang mimpi dalam sedar itu, yang jumpa Nabi, lihat Nabi dalam sedar itu bukan sembarangan. Wali. Dan kalau dah wali, apa yang berlaku? Yang berlakunya karamah. Ada masalah. Nak petikai macam mana karamah? Kalau kita sendiri pun nak petikai pun tak mampu nak petikai karamah. Kita nak petikai apa benda yang kita sendiri pun tak tahu apa itu karamah. Kerana karamah itu hanya berlaku pada para wali. Kalau nak tahu jadi wali lah. Baru tahu. Yelah dulu adakan dulu masa kita tak tahu banyak kita petikai. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Bila kita tahu kita pun diam. Sebab tu dia ada satu istilah Arab. Arab kata apa? An-nas aduun lima yujhal. Manusia ni sebenarnya yang dia bermusuh tu dengan perkara yang dia jahil. Itu yang sebenarnya. Yang dia marah sangat tu sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu dia tak marah pun. Itu je lah. Ya? Macam perempuan lah kan, marah sebab tak tahu lah. Kalau betul-betul tahu tak marah. Betul ya? Tahu apa? Marah kat suami. Ada lah, gitu lah. Tu selingat tu jangan tulis tu. Allahu Rabbi.
Setakat tu dahululah ya. Ada soalan tak? Hari ni tak ada kelas Ustaz. Ya. Kelas pagi tak ada. Lepas ni tak ada kelas. Kalau lepas ni tak ada kelas, kalau puan-puan sanggup tunggu lebih kurang 15 minit lagi, okeylah. Boleh? Ke setengah jam? 15 minit lagi boleh lah kan? Okeylah. Saya ingat ada ustaz nak datang tu, saya segera nak berhenti. Bagus puan-puan ni ya. Dia dah minat mengaji tu. Baguslah, alhamdulillah. Moga-moga dengan berkat, dengan rasa minat inilah kita harap Allah tambahkan ilmu dan kefahaman serta Allah permudahkan untuk kita beramal. Baik, kita teruskan muka surat 84 tu. Bahagian pertama, mimpi dulu. Itu bahagian pertama. Kalau bahagian yang kedua pada muka surat apa akan datang ni, panjang juga pada masa mimpi tu. Boleh kita bahas satu-satu dulu lah ya. Baik, pengenalan mengenai mimpi. Mimpi dalam Islam mempunyai kedudukan yang tersendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahawa tiada lagi bahagian kenabian setelah baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan mimpi yang baik, yang merupakan suatu perempat puluh tiga, ya, 1/43 daripada bahagian kenabian. Atau dalam riwayat lain 1/63, ya, iaitu mimpi yang baik mengandungi perkhabaran, termasuklah busyra. Apa makna busyra? Khabar gembira. Dia seorang Nabi, dia ada sifat, dia ada ciri. Ada yang kata 43, ada yang kata 63. Salah satunya ialah mimpi. Mimpi yang baik-baik menjadi salah satu ciri kenabian. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak, kan? Tapi kalau kita fikir mimpi sembelih anak ni tak baik. Tapi oleh kerana dah berlaku pada seorang Nabi, maka tak akan ada benda yang tak baik. Maka yang sembelih itu baiklah bagi dia, bagi Nabi ketika itu. Boleh ya? Jadi kalau saya dengan puan-puan bermimpi, dan mimpi itu mimpi yang baik, itu salah satu daripada ciri kenabian. Bukan kita tu Nabi, ciri yang ada pada Nabi dulu. Jangan salah faham pula ni. Kadang-kadang bahasa ni, itulah ya, kadang-kadang orang ni, dia suka sangat. Ni salah ni. Tunggulah dulu. Kita tak habis lagi. Ada 15 minit lagi. Kan? Lepas tu puan-puan, kalau puan-puan ada orang post video dalam YouTube, dalam apa, kemudian yang dia ambil ni 3 minit, 2 minit, 1 minit, kemudian dia tuduh orang tu, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Kerana apa? Kerana dia ceramah 1 jam. Cuba dengar dulu 1 jam. Kemudian, okey, saya dah dengar ustaz 1 jam. Cuba tanya dia apa maksud dia sebenar. Nombor telefon ada kan? Ada. Telefon dia tanya sepatah apa yang maksud dia. Ni orang sekarang kan mudah kan? Video 3 minit, ada sesak ni. Ni kafe ni. Ni, subhanallah. Jangan apa-apa terlibat dengan dunia yang ada ni. Itulah ya. Macam tadi lah nak ceritanya. Kalau macam tu Ustaz, ada sifat kenabian lah kita Ustaz. Nabi lah Ustaz. Ya, bukan itu maksud dia. Itu yang berbaki sifat-sifat. Baik, mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Lahum, untuk mereka, al-busyra, untuk mereka sahajalah yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. La tabdila li kalimatillah. Pada janji-janji Allah yang demikian itu, itulah kejayaan yang besar. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Surah Yunus ayat 64. Para ulama, kalau kita baca, kita pun tak faham sangat ni apa cerita ni. Ya? Bagi mereka itu sahajalah yang mengembirakan di dunia dan mengembirakan di akhirat.
tidak ada sebarang perubahan pada janji Allah. Itulah kejayaan besar. Apa ni sebenarnya? Yang ni nak kena rujuk tafsir. Maka para ulama tafsir meriwayatkan sebuah hadis dalam menafsirkan ayat ini. Pokoknya ayat ini tak difaham secara ayat itu semata-mata, kena ada hadis yang menceritakan ayat itu. Maka ulama tafsir meriwayatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Tirmizi radhiyallahu anhu dan sebagainya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat ini dari baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ru'ya salihah yaraha al-mu'min aw tura lahu." Yang dimaksudkan berita gembira di dunia dan di akhirat dalam ayat itu adalah mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Yaraha al-mu'min, yang mana seorang beriman itu melihatnya dalam mimpi itu. Aw tura lahu, atau diperlihatkan baginya. Ada dua. Satu lihat, satu diperlihat. Yang kita lihat dalam mimpi, ataupun yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Walaupun di luar daripada mimpi, tapi di sini kita kata kita bincang mimpi dulu. Itulah berita gembira. Lihat siapa yang paling gembira sekali, tak ada benda lah yang paling gembira sekali kalau kita lihat dalam mimpi. Lihat Nabi lah. Yang kedua, lihat mak dan ayah. Kan? Yang ketiga, lihat diri kita. Betul ya? Perempuan orang ni, dia paling seronok sekali lihat diri dia. Betul. Tak tengok. So, dia tengok cermin, kita tak tengok cermin. Betul. Kemudian dia make up diri dia, kemudian dia ambil gambar, kemudian dia tengok, oh cantik. Sebab tu manusia ni sebenarnya yang dia cintai siapa? Diri dia. Mana ada orang cinta orang lain? Tapi orang beriman tidak ada benda yang paling dicinta. Dia seronok tengok Nabi. Yang kedua, tengok ibu dan bapa. Kerana itu asal kewujudan kita. Betul ya? Tapi ada orang benci ibu dan bapa, kita pun tak tahu dah kenapa. Yalah, mungkin ada kesilapan ibu dan bapa, tidak. Tapi tak sampailah kita kena benci dia. Baik, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yabqa minan nubuwwah illa al-mubasysyirat." Qalu wa ma al-mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihat. Rasulullah bersabda, tiada berbaki daripada kenabian. Kenabian ini sifatlah ya, sifat-sifat kenabian apa yang berlaku kepada Nabi, melainkan al-mubasysyirat, khabar gembira. Maka sahabat Nabi bertanya, apakah al-mubasysyirat itu? Rasul menjawab, mubasysyirat, berita gembira itu adalah mimpi yang baik. Khabar-khabar gembira yang Allah sampaikan kepada saya, kepada puan-puan. Ya. Mimpi apa? Mimpi pergi Mekah. Mimpi dapat duit. Tak pernah mimpi dapat duit. Mimpi tangkap ikan yang besar-besar. Siapa yang mimpi tangkap ikan yang besar-besar tu tak dapat duit. Kalau mimpi dah tangkap ikan yang kecil-kecil, itu dah habis duit. Tak pernah ya? Macam tu. Kalau bapa mimpi tangkap ikan yang besar-besar tu, tu bagi esok seronok lah. Itu tandanya suami dah bagi duit. Tak pun ada. Itu betul bapa dia. Mimpi-mimpi yang menggembira kan. Ada sesuatu mesej yang Allah nak bagi. Ada orang tanya, kalau mimpi ular macam mana Ustaz? Ular. Macam mana pula ular tu? Oh, mimpi nampak ular yang cantik, warna-warni, color dia. Tu kalau perempuan, ada lelaki nak dapat menantu perempuan. Yang cantik. Tapi kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan pun dah kahwin semua, anak lelaki pun dah kahwin semua, mimpi ular, yang tu suami nak dapat isteri lagi. Ada
Kalau ular yang cantik-cantik. Tapi kalau ular yang berbisa, yang tu nak kena sihir. Ular terdung apa semua kejar kita, nak gigit kita. Ya, yang tu nak kena sihir. Ataupun ada perempuan nak rampas suami. Perempuan tu jahat. Itu tafsir mimpi, pokoknya jangan percaya. Tapi itu antara-antara je lah, ya. Tapi orang seronok cerita, apa saya. Kata insya-Allah khair. Kadang-kadang ulama khair. Insya-Allah baik. Kalau mimpi yang tak baik tu, doalah supaya Allah berlindung daripada Allah. Kalau mimpi yang baik tu, alhamdulillah insya-Allah khair. Baik insya-Allah. Baik. Maka inilah puan-puan cerita pasal mimpi. Sampai Rasulullah bersabda begitu. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini, beliau mendatangkan perkataan Ibn Tin bahawa apa yang dimaksudkan dengan mubasyirat yang merupakan bentuk kenabian yang masih tinggal walaupun ia tidak sampai tahap kenabian. Yang ini kena ingat. Tentang mimpi waktu mengaku rasa Nabi tak boleh. Bukanlah kenabian, kerana ianya sekadar ilham seperti perkhabaran tentang apa yang berlaku. Maka perkara tersebut jika dinisbahkan kepada para Nabi, ianya disebut sebagai mukjizat kalau berlaku pada Nabi. Seperti juga mimpi dinisbahkan kepada para wali. Ia sebagaimana disebutkan dalam hadis lain sebagai al-muhaddithun ataupun orang yang mendapat ilham. Maka sebagaimana yang disebut oleh Syekh At-Tajwiri di dalam kitab Ar-Ru'ya, kitab mimpi, ru'ya itu mimpi, itu sendiri ada dua bentuk. Yang mimpi ada dua bentuk. Sama ada mimpi yang jelas tanpa perlu ditakwil dan mimpi yang berkesamaran yang perlu ditakwil. Itu kena belajar juga, ya. Mimpi itu tak jelas sangat. Mimpi makan petang. Kena tak contoh lah, Pak. Contoh. Mimpi naik bangunan tinggi. Banyak bangunan tinggi. Contoh lah kan. Mimpi beli baju baru. Semalam bangunan tinggi, mimpi beli baju baru. Takkan nak beli lagi. Itu yang perlu ditakwil. Dikiaskan dia. Apa maksud di sebaliknya? Macam yang saya sebut tadi lah. Mimpi dikejar ular. Itu tak jelas. Okay. Tapi ada satu lagi mimpi yang jelas. Tak perlu ditakwil. Mimpi jumpa Nabi, jelas. Kena takwil apa lagi? Sebab tu ada orang kata khair, ada kebaikan, insya-Allah. Baik, mimpi juga ada yang perlu diceritakan dan ada yang tidak boleh diceritakan. Ini kena ingat apa-apa dia. Terutamanya mimpi yang tidak disenangi, sebagaimana disebut oleh Al-Tajwiri. Dalam hadis lain disebut mimpi itu ada benda-benda buruk yang berlaku pada kita, jangan cerita kat orang. Dia sebab musuh-musuh kita ni. Gelap-gelap ni jangan bermimpi pula.